Orang yang mengamalkan susuk ini banyak pantang larangnya, tuan-tuan. Kemudian susuk ini, kalau kita dah masukkan ke dalam badan kita, maka sekiranya orang yang memasukkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin hadirat yang saya hormati dan kasihi sekalian. Terima kasih banyak-banyak yang sudi mengikuti episod-episod yang akan saya dan kita bincangkan bersama. Baiklah tuan-tuan, hari ini saya ingin bercerita tentang satu tajuk dan sedikit pengalaman bagaimana mengatasi masalah ini. Apa dia, tuan-tuan? Saya ingin bercerita, suatu hari datang seseorang kepada saya. Dia menyatakan kepada saya, Ustaz Azmi, saya menghadapi sedikit masalah. Maka saya beritahu dia, apa dia, tuan? Maka dia bagi tahu kepada saya, bolehkah Ustaz Azmi mengeluarkan susuk yang terdapat di bahagian keningnya itu. Dia kata ada dua, sini satu, sini satu. Maka saya katakan, ini bukan kerja mudah. Maka saya bertanya kepada dia, mengapa tidak dirujuk kepada orang yang telah memasukkan susuk itu? Jawapan orang ini tadi, beliau memberitahu dukun yang membuat susuk itu telah meninggal dunia. Maka bermasalah, dia kata. Saya tanya kepada dia, kenapa tak pakai terus? Dia kata amat mengganggu dia. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Ya. Apabila kadang-kadang kita terjumpa dengan seseorang, ya, dia akan beritahu kepada kita, Tuan ini berpotensi untuk menjadikan ilmu, ataupun saya nak menyerahkan ilmu ini kepada Tuan. Maka ramai orang terpengaruh, ramai orang mudah percaya. Maka dia ambil ilmu itu tanpa usul periksa. Sudahnya mengambil benda yang bukan-bukan, tuan-tuan. Jadi hari ini, tuan-tuan, bila orang itu datang kepada saya untuk mengeluarkan susuk, maka kita boleh keluarkan, insya-Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi proses itu agak sukar, di mana kita kena tahu kedudukan, kemudian kena tahu bermacam-macam lagi. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian. Jadi, jangan terpengaruh dengan fata morgana yang dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu. Apabila masuk susuk, jadi itu, jadi ini dan sebagainya. Jadi hari ini, tuan, saya ingin bercerita. Tadi sedikit pengalaman. Jadi hari ini saya ingin bercerita tentang tajuk susuk. Tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan apa itu susuk. Susuk ini, tuan, sesuatu benda asing, ya, yang dimasukkan ke dalam badan kita melalui cara-cara ghaib, cara-cara perdukunan, cara-cara yang tak dimasuk di akal. Tujuannya untuk mendapatkan beberapa kelebihan, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, mereka masukkan susuk ke dalam badan itu bertujuan untuk dipandang manis, untuk kebal, kemudian untuk tidak berusia, kekal begitu sahaja. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Selalunya, tuan-tuan, pengamal susuk ini dia mengalami, ya, banyak masalah daripada mendatangkan kebaikan. Tak ada kebaikan pun. Jadi mereka ini salah satunya terpaksa berpantang. Tidak boleh makan labu, tidak boleh makan sate, ya, tidak boleh lalu bawah penyidai, dan banyak lagi. Jika mereka melanggar benda ini, apa yang berlaku ialah dia akan memudaratkan kepada diri orang itu, tuan-tuan. Seperti pengalaman yang saya ceritakan tadi.
Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian, susuk ini tuan-tuan, ya, sepanjang pengalaman kita melakukan rawatan ini, ada orang pergi ke X-ray nampak susuk itu melalui kaedah teknologi X-ray boleh nampak. Dan ada kebanyakan hampir 70% tidak boleh dikesan, tuan-tuan. Tetapi ia wujud di dalam badan kita. Persoalannya, tuan-tuan, saya ingin bertanya, benarkah susuk ini wujud? Jadi tuan-tuan jawab sendiri. Mungkin tuan-tuan tak percaya, tidak mengapa. Mungkin tuan-tuan pernah mengalami sendiri. Mungkin tuan-tuan ada adik-beradik, saudara mara, jiran dan sebagainya yang mengalami proses orang yang terkena susuk ini, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada pelbagai jenis susuk. Di antaranya susuk logam, tuan-tuan, susuk emas, susuk perak, susuk besi, susuk rasa. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, jenis galian seperti berlian. Kemudian jenis organik seperti susuk susu dan lain-lain lagi, tuan-tuan. Menurut kepercayaan orang yang mengamalkan susuk ini, mereka percaya kepada mereka akan sentiasa muda. Mereka akan sentiasa kuat. Mereka akan kebal. Mereka boleh hilang di sini, timbul di sana. Boleh merentasi sungai. Boleh macam-macam lagi, tuan-tuan. Itulah yang diomong-omongkan, yang difatamorganakan, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan, kisah ini, tuan-tuan, wujud pada hari ini. Persoalannya, adakah tuan-tuan percaya? Tuan-tuan pernah jumpa situasi ini? Maka tuan-tuan, kebanyakan orang yang mengamalkan susuk ini mempunyai keburukan yang teramat luar biasa. Orang yang mengamalkan susuk ini banyak pantang larangnya, tuan-tuan. Kemudian susuk ini, kalau kita dah masukkan ke dalam badan kita, maka sekiranya orang yang memasukkan itu selalunya dukun, dia mati, maka kita akan susah untuk mati. Kerana apa? Kerana kita ada perjanjian, ada agreement dengan makhluk halus itu. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, susuk ini, tuan-tuan, dari segi agama Islam, ia adalah sesuatu yang haram dan tidak boleh diamalkan, sama ada mengambil ataupun memberi, kerana ia adalah kategori ilmu hitam yang amat menyesatkan, tuan-tuan. Maka hari ini, tuan-tuan, tuan-tuan harus sentiasa berhati-hati. Kerana perkara ini, walaupun wujud sudah beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh ribu tahun, ia masih ada pada hari ini. Tuan-tuan tanya pada diri tuan-tuan, adakah perbincangan kita ini baik? Maka tuan-tuan sebarkan. Berhati-hati sebelum kena, tuan-tuan. Maka jika ada orang menceritakan sesuatu yang indah kepada kita, fikir bukan setakat 2-3 kali, mungkin 10-20 kali, dan bertanya kepada orang-orang yang ada ilmu dalam bidang ini. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bincangkan topik-topik yang menjadi persoalan begitu banyak di kalangan masyarakat kita. Kita akan bincangkan satu persatu, insyaAllah. Kita akan berjumpa di episod yang terkehadapan ini. Maka tuan-tuan, kalau ada bahasa-bahasa saya yang kurang menyenangkan, saya mohon ampun dan maaf. Segala kelemahan itu berpunca daripada saya, dan kebaikan itu semuanya perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, cukup sampai sini dulu. Saya mohon ampun kalau apa-apa jua pun. Maka sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.